that's it. So kita start dengan sistem urinary. Okay. Alright. Sistem urinary ini adalah secara ringkasnya adalah sistem yang menguruskan perkumuhan dalam badan manusia. Jadi sistem ini yang akan menguruskan bahan kumuh dalam badan yang akan dikeluarkan dalam badan sebagai bahan kumuh dalam bentuk urin, okey, ataupun air kencing. Kita selalu cakap air kencing, air kencing. Jangan pula nanti bila exam dia keluar urin, kamu tidak tahu. Urin adalah adik-beradik, kembar dengan air kencing. Okey. Jadi ini adalah anatomi sistem sistem urinary. Kalau kita tengok untuk sistem urinary ini komponen dia cuma ada yang paling utama ada 4. Okey. Pertama adalah kidney ataupun buah pinggang. Dan buah pinggang ini ada 2. Bagi orang yang normal, buah pinggangnya ada 2. Kiri kanan 1 dan kiri 1. Alright. So itu adalah yang pertama komponen urinary, itu buah pinggang atau ginjal. Kedua adalah ureter. Ureter ini adalah saluran yang menghubungkan ginjal dengan pundi kencing. Dan ureter ini ada 2 juga, kiri dan kanan. Okey, kiri dan kanan yang attach dengan ginjal kiri dan juga kanan, dan yang kedua-duanya akan attach dengan bladder ataupun pundi kencing. Okey, itulah secara anatominya. Dan bagaimana pula air kencing ataupun urin ini dikeluarkan? Dia akan berkumpul di bladder ataupun pundi kencing dan akan dikeluarkan melalui saluran uretra. Okey, uretra. Okey, di bawah ini. Selepas bladder ini, pundi kencing ini akan keluar daripada uretra. Okey, uretra. Alright? Uretra. Alright. Ini adalah kita punya buah pinggang. Kiri, kanan, kiri dan kanan. Okey, ini adalah saluran darah. Okay. And then kalau kita nampak buah pinggang ini dia punya reka bentuk adalah merupakan 2 organ dalaman yang mampu berbentuk kacang sebesar genggaman kamulah. Kamu genggam tangan kamu, itu adalah saiz, lebih kurang saiz buah pinggang kamu, kiri dan kanan. Okey, kiri dan kanan. Bayangkan kiri dan kanan itu adalah mempunyai fungsi yang khusus. Alright, iaitu sebagai loji penapis. Apa sahaja yang kamu minum, apa yang sahaja yang kamu makan, sama ada dia adalah contoh alkohol lah. Contoh kalau alkohol, buah pinggang itulah yang akan bertanggungjawab untuk menapis alkohol itu. Yang dibuang, yang diserap adalah air, yang dibuang adalah alkohol itu. That's why alkohol yang berlebihan akan masuk ke dalam darah, itu yang akan menyebabkan mabuk dan sebagainya. Alright? Sebab buah pinggang tidak boleh menapis semua alkohol itu dan menyebabkan alkohol yang tidak ditapis itu masuk ke dalam darah dan menyebabkan peredaran darah masuk ke jantung dan sebagainya, dan ke seluruh badan, menyebabkan kamu dalam keadaan yang separa sedar. Okey, contoh. Okey, kita masuk kepada fungsi yang kedua, adalah fungsi buah pinggang ini ataupun ginjal ini. Pertama adalah di sini ada beberapa yang akan dibuat penambahan. Okey, pertama adalah dia adalah berfungsi untuk rembesan. Maksud dia akan, yang pertama ini rembesan, ginjal ini akan menyingkirkan bahan yang tidak diperlukan seperti urea. Okey, pembentukan urea daripada badan. Okey, urea ini adalah hasil daripada pembentukan nitrogen. Okey, that's why urea, apabila kamu buang air, kamu
kamu tercium bau dia macam bau semacam, itu adalah kandungan urea dalam urin. Okey. Dan urea ini biasanya dia adalah baja untuk tumbuhan di tumbuh-tumbuhan, okey. Sebab urea ini ada dia punya bahan kimianya sendiri. Alright. Okey. Yang kedua adalah pengekalan dan keseimbangan asid base. Okey. Asid base maksud dia adalah kalau dalam badan kita ini uh, dia punya pH, dia punya pH adalah tinggi, okey. Tahap keasidan dia dalam tinggi, dia akan buah pinggang akan filterize, akan tapis darah itu, okey, darah itu yang mempunyai asid itu untuk dikekalkan dia punya keseimbangan pH. Maksud dia, contoh, kamu minum something, contoh alkohol lah. Alkohol, kamu ambil, konsum alkohol. Alkohol itu ada dia punya kandungan-kandungan tertentu. Okey, metanol, ada spirit dia di dalam, dan buah pinggang itulah yang akan mengekalkan pH itu supaya darah itu tidak tidak berasid. Dan apabila tidak berasid, maka pH ini buah pinggang ini akan sedaya upaya mengawal keseimbangan pH dalam badan untuk pastikan tidak ada toksin ataupun bahan beracun di dalam badan yang berkumpul di dalam badan yang akan menjejaskan sistem-sistem lain. Tetapi dia hanya ditapis dalam bentuk ataupun kuantiti yang terhad. Okay, tidak semua dapat ditapis. That's why apa-apa saja yang kita konsum itu ada dia punya kesan untuk jangka masa panjang. Okay, that's why apabila seorang itu memang kuat minum, salah satu organ yang akan rosak disebabkan oleh tabiat kuat minumnya adalah buah pinggang. Apabila buah pinggangnya tidak lagi dapat berfungsi, itu yang akan menyebabkan kerosakan buah pinggang. Contoh, ada batu, and then dia tidak boleh menapis lagi darah dan sebagainya. Itu yang akan masuk kepada second effort adalah memakai mesin hemodialisis. Itu adalah menunjukkan kerosakan buah pinggang ataupun ketidakfungsian buah pinggang itu. Okay. And then buah pinggang juga ataupun ginjal juga adalah membantu untuk mengawal keseimbangan air dan garam dalam badan, di mana lebihan air dan garam ini akan dikeluarkan daripada badan dalam bentuk urin. Okay? Dalam bentuk urin. Okay? Dan keseimbangan air ini juga adalah penting. Jika air dalam badan kurang, maka air itu tidak lagi dikeluarkan daripada badan. Cuma dia dikeluarkan apabila air berlebihan dalam badan. Contoh, kita banyak minum air. Okey. Lebihan air itu akan dikeluarkan daripada badan. Okey. Untuk memastikan keseimbangan air dalam badan. Dia tidak akan simpan air badan tidak akan simpan air yang berlebihan, tetapi dia akan keluarkan air itu daripada badan untuk supaya keseimbangan air dalam badan itu dapat dikawal. Okey, itu satu. Kenapa kita selalu kencing? Kenapa kita disarankan untuk minum air lebih banyak? Okey, bukan semata-mata kerana untuk mengawal keseimbangan air itu saja, tetapi ia adalah bertujuan untuk memastikan pembersihan ginjal itu. Okey, apabila kita minum air lebih banyak, maka ginjal kita itu boleh dibersihkan sepanjang masa. Jadi dia akan dapat mengelakkan daripada perkara-perkara ataupun ketidakfungsian yang akan membawa kepada ketidakfungsian ataupun menjejaskan fungsi ginjal. Contoh, ada batu karang, okey, ada urea lebih di dalam ginjal dan sebagainya. Itu tujuannya kenapa disarankan untuk minum air lebih banyak. So itu adalah antara fungsi sistem ataupun
sistem urinary ini. Okey, seterusnya buah pinggang ni kita seperti yang sudah saya katakan tadi, buah pinggang ini ataupun ginjal ini menyingkir lebihan air, urea dan garam mineral yang berlebihan, dan hasil perkumuhan ini dibawa oleh darah. Okey, sebenarnya semua hasil perkumuhan ini dalam darah dulu. Lepas itu masuk ke dalam ginjal, ditapis dan disingkirkan oleh sistem urinary sebagai air kencing daripada badan lah. Okay. Alright, seterusnya adalah kedudukan ataupun kita punya sistem urinary manusia. Buah pinggang ini ada dua, fungsinya adalah menapis bahan buangan. Dia adalah merupakan kilang penapis lah. Okay, kilang penapis. So, apa-apa bahan kumuh yang kita ada dalam darah akan ditapis oleh buah pinggang. Circulation akan berlaku. Okay, up and down. Buah pinggang, masuk ginjal, keluar ginjal, masuk ke ginjal, balik keluar daripada ginjal, balik, ditapis darah itu. Okey, ditapis. Dan daripada situ air yang berlebihan dari darah akan dikeluarkan, dihantar kepada ureter. Okey, ureter adalah berfungsi menyalurkan urin daripada buah pinggang ke pundi kencing. Okay. Buah pinggang kita ini sepanjang masa akan membuat tapisan. Dalam kita duduk sekarang, dalam kita kelas sekarang, dia akan sentiasa menapis. Okay. Ginjal kita akan berfungsi menapis darah kita sepanjang masa. Dan sampai satu tahap di mana tapisan-tapisan itu akan masuk sepanjang masa akan memasuki ureter dalam bentuk urin daripada buah pinggang masuk ke pundi kencing. Apabila pundi kencing ini adalah lokasi penyimpanan, okey, lokasi penyimpanan urin yang dikeluarkan daripada buah pinggang, yang dihantar daripada buah pinggang melalui ureter dan disimpan di dalam pundi kencing sebelum dikeluarkan dari badan. Okey, macam mana pundi kencing ini penuh? Apabila urin itu daripada buah pinggang ini berkumpul di sini dengan satu keadaan satu jumlah yang banyak, dan apabila tekanan di dalam pundi kencing ini tinggi, okey, kamu akan rasa geli-geli lah, sanalah mau terkencing lah, apalah. Di situ yang akan menandakan pundi kencing kamu itu, kita ini penuh. Apabila sampai satu keadaan pundi kencing ini penuh, urin banyak, dan urin itu akan dikeluarkan melalui uretra. Okey, uretra. Uretra ini ada pada setiap orang. Itu adalah saluran kencing lah. Saluran kencing yang ada pada lelaki dan perempuan. Dan uretra ini adalah, kalau kita tengok tadi, uretra adalah menghubungkan pundi kencing ke persekitaran luar tubuh. Dia merupakan pembentuk kepada sistem kencing atau perkumuhan dan juga sistem seksual, uretra ya. Kalau tadi ureter ini adalah saluran, okey, saluran merupakan saluran yang akan menyalurkan urin, yang mana urin ini akan berkumpul di pundi kencing, dan uretra ini akan merupakan saluran utama untuk mengeluarkan urin daripada badan. Okey, dan apa itu uretra? Uretra adalah merupakan sistem kencing ataupun perkumuhan yang juga meliputi sistem seksual. Okey, sistem seksual. Alright. Dan uretra lelaki saiznya adalah 20 cm, manakala perempuan 4 cm. Kenapa ada beza 20 cm 4 cm ni? Sebab dia tidak, struktur orang tidak sama. Okey, uretra lelaki 20 cm ni daripada pundi kencing itu sampailah ke hujung tu, ini adalah merupakan penis. Sepanjang itu. That's why 20 cm. Itu. Oh ya, perempuan tidak penis ke? Perempuan mana ada sampai 20 cm, melampau lah. Jadi dia 4 cm daripada uretra itu, daripada kawasan uretra itu, dia akan keluar daripada vagina ni lebih kurang dalam 4 cm. Alright, itu adalah beza dia.
Cigo, adalah Cigo, ya. kenapa Ini ginjal tidak sama? apa Macam dia? ada yang macam ginjal kanan kan dia lebih rendah dari ginjal kiri. Ya, yang itu saya tidak berapa pasti. Nanti saya cari. Nanti selepas kelas saya cari kenapa dia lebih tinggi dan kenapa kiri itu. Kenapa Cigo anu nih apa highlight? Alright, ini adalah struktur di mana sistem ginjal itu. Uretra itu mempunyai kepanjangan antara 25 hingga 20 cm. Okey? Paham? Alright, itu adalah ureter. Okey, ureter. Saya tahu tuh. Okey, pundi kencing, fungsi dia macam tadi adalah tempat air kencing dan paling banyak air kencing boleh ditakung adalah sebanyak 1 liter. Okey. Isinya 3 liter tidak, Pak? Ya, 1 liter, satu keadaan. Namun dalam keadaan yang luar biasa, dia boleh menakung sebanyak 3 liter. Ini 3 liter ni kenapa? Sebab kamu tahan kencing. Biasanya perempuan macam itu selalu. Boleh menakung. Apa yang akan berlaku kepada satu tanda yang mana kamu punya pundi kencing penuh adalah ada perbezaan di bahagian bawah abdomen, kembung. Oh, macam anu Jawa. Ya, kembung. Itu maksud dia ada di bahagian di bawah abdomen itu. Bila kembung maksudnya di keadaan di mana pundi kencing penuh. Okay? Penuh. Dan ada orang yang mempunyai masalah saluran air kencing uretra, biasanya kalau ada sumbatan disebabkan oleh batu karang, okey. Ini yang akan menyebabkan seseorang itu susah untuk buang air kecil. Dia buang pun sikit-sikit saja. Yang banyak yang banyak adalah bertakung di pundi kencing. Sebab dia sampai 3 liter. Bagi yang ada masalah buah pinggang ataupun adalah masalah sumbatan di bahagian ureter ataupun uretra. Alright? Dalam keadaan normal, pundi kencing menakung 6 hingga 10 liter urin. Maksudnya 6 hingga 10 liter urin ini sepanjang masa. The whole day, okay, the whole day kamu akan buang lebih kurang 6 hingga 10 liter air kencing. Itu jika seseorang itu minum air 8 gelas satu hari. 8 gelas satu hari. Satu gelas bersamaan dengan 250 ml. Okay. Kalau macam kamu pergi sekolah, right? Biasanya kalau pelajar-pelajar Cina ni, dia bawa satu 5 liter air. Maksudnya 5 liter air itu adalah untuk satu hari itu adalah dia akan keluarkan balik dalam 6 hingga 10 liter bergantung kepada berapa banyak dia minum satu hari itu. Siang saja kita boleh keluarkan daripada badan lebih kurang 3 liter, 4 liter. The whole day, daripada pagi sampai petang. And then malam kita minum, makan, and then sebelum tidur kita buang lagi air kencing dan sebagainya. Lebih kurang begitulah. Alright? Okay, bergantung kepada air yang diminum. Okey. Kepentingan ini sebagai tambahan, kepentingan menjaga ginjal kita yang sihat. Satu adalah untuk memastikan peredaran darah kita bersih dan sihat. That's why bila kita mengalami masalah ginjal, maksudnya darah kita, di dalam darah kita ada masalah, contoh kuman dan sebagainya. Itu yang dipanggil sebagai kencing berkuman. Maksudnya darah itu sudah mula tercemar. Okey. Dan selain daripada itu, ginjal juga adalah merupakan sebahagian daripada yang mengawal tekanan darah tinggi. Maksudnya kalau darah kita ini kurang air, maksudnya tekanan darah akan meningkat sebab kepekatan darah itu meningkat. Dan seterusnya adalah kenapa mengekalkan tulang yang sihat dan kuat, sebab ginjal ini adalah tempat penapisan darah yang akan cuma
membenarkan nutrien dalam darah untuk dihantar ke seluruh badan, ke seluruh tisu, termasuk tulang. Dan seterusnya adalah ginjal yang sihat akan dapat mengekalkan keseimbangan air dan garam dalam badan. Maksudnya air yang ada banyak akan membawa keluar garam yang berlebihan dan sebagainya. Okey, itu adalah kepentingannya. Okey, kerosakan buah pinggang disebabkan oleh beberapa faktor. Satu adalah kecederaan fizikal. Contoh, in contact spots, tinju, kawasan yang dilarang untuk ditumbuk adalah kawasan belakang. Okey, kawasan belakang yang ada ginjal. Ginjal very sensitive. Apabila kena impak yang tinggi akan menyebabkan ginjal rosak atau pecah. Ada pembuluh darah dan sebagainya, pecah dan sebagainya. Okey. Kerosakan juga buah pinggang ini juga merupakan salah satu penyebab kepada penyakit seperti diabetes. Okey, diabetes dan kerosakan buah pinggang juga disebabkan oleh keracunan. Okey, seperti plumbum. Ada pula yang macam si Trump, dia cadangkan untuk minum deterjen. Itu boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang. Then come to worse, buah pinggang ini kalau kita mau terus hidup, orang yang mengalami masalah buah pinggang ini, kerosakan buah pinggang, dia boleh pilih dua ini saja. Satu adalah dialisis, kedua adalah pemindahan buah pinggang. Dia terima buah pinggang orang lain. Okay? Dan ini adalah satu dan dua ini adalah bukan option. That's why kita perlu pastikan disarankan untuk sentiasa minum air dengan banyak, tidak mengambil minuman yang beralkohol, minuman yang ada tahap keracunan yang tinggi dan sebagainya. Okay? That's why kalau orang-orang tua dulu dia kuat minum jamu, itu adalah salah satu sebab kenapa buah pinggang itu boleh rosak. Contoh, pengambilan ubat-ubatan berlebihan, paracetamol pun yang berlebihan pun akan menyebabkan ginjal kita rosak. Itu contoh pengambilan ubat-ubatan. And then, alright, ini adalah salah satu perkara yang paling penting yang kamu kena pastikan untuk kamu self-check. Adakah anda mengalami dehidrasi berdasarkan warna urin? Kita ada level-level yang khusus, 1, 2, 3, okay? Level-level yang khusus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Okay. Level-level yang khusus ini, kalau level 1, maksudnya kamu memang dia kuning, dia tidak seberapa jernih-jernih. Okay, maksudnya kamu sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat. Kamu sentiasa consume water 8 gelas satu hari. Level 2 adalah macam sekarang. Level 2 adalah yang selalu dialami oleh orang-orang yang dia punya fasa minum dia agak jauh. Contoh, 2 jam situ baru dia minum. 3 jam situ baru dia minum. Okay? That's why air kencing dia mula sudah warna macam teh, warna teh. Teh cair lah orang bilang. Okay? Dan nombor 3 ini adalah seseorang itu dalam keadaan yang mengalami dehidrasi. Alright? Dehidrasi. So 1, 2, 3 adalah keadaan yang sentiasa berlaku dalam kalangan kita. Okay? Orang macam sekarang kan bulan puasa dan sebagainya. Tidak boleh minum. Sebenarnya benda itu boleh dihindarkan. Tidak semestinya dia tidak minum tu akan dia puasa itu menyebabkan dia dehydrate. Tidak. Dia bergantung kepada apa yang dia buat sebelum berpuasa. Contoh, macam mana dia kena pastikan dia minum 8 gelas satu hari.
boleh diteruskan. Contoh masa berbuka, masa berbuka dia minum 2 gelas. Selepas sembahyang maghrib dia minum 1 gelas. Sembahyang isyak dia minum lagi 1 gelas. And then tarawih dia minum lagi 2 gelas. Sebelum tidur dia minum 1 ataupun 1 gelas. And then dia bangun sahur dia minum lagi another 1 or 2 gelas. Means itu adalah proses bagi orang yang berpuasa lah. Tetapi yang bagi orang yang tidak berpuasa, dia kena hydrate sepanjang masa. 1 gelas itu untuk setengah jam ataupun 1 jam. Keep on hydrate. That's why air tidak akan menjejaskan kesihatan apa-apa. Dia tidak akan ada bagi kamu implikasi apa-apa. Malahan dia boleh membantu kita mencuci buah pinggang, mengeluarkan bahan-bahan kumuh dengan lebih bagus dan mengelakkan daripada pembentukan batu karang, dan kencing selalu itu bukan satu masalah. Maksud dia, kamu kencing selalu itu menunjukkan bahawa kamu cukup air dalam badan. That's why itu yang disarankan. Apabila masuk dalam 4, 5, 6, 7, 8, ini adalah yang boleh dikatakan sebagai kritikal. Yang 4 ini adalah kuning putih dan pekat. Maksud dia akan membawa kepada implikasi cramp. Cramp ini contoh kaki kita cramp, okay? Abdomen cramp, dan juga akan membawa kepada problem yang berkaitan dengan jantung. Okay, jantung tidak boleh mengepam darah yang begitu pekat. Okay, apabila dia mengepam darah yang pekat, kurang air, itu yang akan menyebabkan jantung bekerja lebih kuat daripada biasa. Okay, sebab kena menghantar oksigen ke seluruh badan, tapi dalam keadaan kepekatan darah itu. Alright, 5 adalah dia lebih gelap, health risk, drink more water. 6, health risk, ini bukan lagi dia nampak sudah lebih gelap. Okay, lebih gelap. Teh yang tidak dipancu dengan air, ya, itu keadaan dia. 7, 8, dan biasanya 8 ini, kenapa dia jadi lebih gelap? Biasanya nomor 8 ini ada kehadiran urin yang ada mengandungi darah. Kenapa ada darah? Sebab buah pinggang tidak lagi dapat menapis air, yang cuma ada adalah darah. Itu yang kencing berdarah. Contoh, selain daripada masalah buah pinggang ada darah dan sebagainya. Dari cikgu saya ingat kalau warna kuning kancing manis kena cakap. Tidak. Kencing manis disebabkan oleh kegagalan kita punya salah satu sistem endokrin, iaitu pankreas. Because of kenapa kegagalan pankreas disebabkan oleh air yang kita selalu minum itu manis. And then apa yang diserap dalam darah, apa yang dihantar oleh darah daripada ginjal adalah darah yang mempunyai kandungan gula yang tinggi, dihantar ke pankreas. Pankreas terpaksa ambil dan disebabkan oleh banyak berkumpulnya gula di pankreas, menyebabkan kita punya pankreas ini sistem down. Okay, itu masalahnya. Okay, itu satu. Kenapa dia ada darah? Kenapa bila kita kencing ada kehadiran semut di situ? Sebab dia bukan pasal urin itu ada kasih bahan kumuh, dia adalah gula. Dia adalah disebabkan oleh urin itu bercampur dengan darah. Dalam darah itu ada Gula. Yes, tepat. Urin tidak ada gula. Okay, urin tidak ada gula. Tetapi yang ada gula adalah darah. Darah itu akan memasuki air kencing, dan apabila dia kencing di satu permukaan ada kehadiran semut. Itu menunjukkan bahawa salah satu faktor merujuk kepada kerosakan buah pinggang dan juga kerosakan pankreas. Okay? Package pankreas dengan ginjal ini package.
Okey, salah satu rosak, yang satu pun akan ikut juga terkesan dengan kerosakan itu. Okey? Alright. Last but not least, ini yang saya maksudkan kenapa ada 20 cm, kenapa 4 cm. Okey. Yes. Tengok. Uretra di kawasan penis, uretra perempuan di kawasan sinilah selepas vagina. Okey, di kawasan vagina. Okey, 4 cm dengan 20 cm. Right. That's why kalau yang selalu kencing yang lelaki ini, dia selalu M dia bagus. Mulau. That's why salah satunya kenapa perempuan dia boleh kencing sendiri, dia tidak ada saluran yang 20 cm tu. Contoh itu gurau celah. Okay? Alright. So itu adalah secara ringkasnya sistem urinary kita hari ini. Okay? Sistem urinary kita hari ini. Alright.